Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sekarang ni sedang bersiaran di warung Pak Abu di Kuala Selangor. Yang mana seperti biasa saya memulakan hari saya sebelum saya memulakan ceramah pagi ni di Jeram, Kuala Selangor. Saya memulakan hari saya dengan minum susu Al-Am. InsyaAllah dengan susu ni kita akan dapat rasa fresh badan, bertenaga kan. Jadi pada semua boleh dapatkan. Dan di kesempatan ni saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua subscribers yang telah subscribe dan follow YouTube saya di Syamsul Debat TV. Jadi ajak kawan-kawan semua, ajak saudara semua untuk terus subscribe. InsyaAllah anda akan mendapat sajian hidangan rohani yang mana dapat melihat video-video terbaru daripada saya. Dan begitu juga saya ucap terima kasih kepada semua atas sokongan dan dorongan diberikan. Mudah-mudahan saya terus kuat dan bersemangat untuk meneruskan kerja-kerja dakwah ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam kuliah ceramah kuliah maghrib. Cakap warna pula. Saya macam saya lah pokak ni orang tak buat. Syukur alhamdulillah malam ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Dan malam ini tajuknya menjadikan umat mencintai Nabi Jatuh Rilwah 2020, umat 2020 mencintai Rasulullah. Dah masuk tahun 2020. Ayat yang paling best sekali kan, tiba-tiba 2020 ya, tiba-tiba lah baru bincang itu, tiba-tiba Syamsul Debat dah sampai, tiba-tiba dah 15 hari bulan, tiba-tiba dah nak habis tahun 2020. Dalam orang heboh-heboh itu kan 2020 dah habis dah 2020. Lepas itu tahun sadar tak sadar tahun depan bulan 3 bulan P dah nak masuk balik. Wah, tiba-tiba macam dia tak sadar diri lah, kira tiba-tiba dah ada macam tu lah kan. Tak sadar jaga-jaga dah siap gitu kan. Itulah maknanya apa? Maknanya apa? Kalau selalu nak sebut tiba-tiba ni maksudnya apa? Tiba-tiba dah raya, tiba-tiba dah puasa lah, tiba-tiba dah malam, tiba-tiba dah pagi, tiba-tiba banyak kan. Maknanya apa? Maknanya apa? Ada orang cakap maknanya cepat masa berlalu kan. Tak, yang benar tanda-tanda nak mati itu kan. Itu yang paling tepat sekali kan. Itu sebab dia sebutkan kan, Imam Al-Ghazali tanya pada anak-anak murid dia kan, apa yang paling lokek kata. Yang paling lokek mati kata. Bukan sedara maruah tu. Apa yang paling jauh? Masa lepas. Memang tak dapat lagi dah. Makin lama makin jauh, makin tak duli. Tengoklah macam ada ahli keluarga kita meninggal dunia. Dia kira makin lama makin jauh, ya. Macam tu ya. Walaupun kenangan tak ada, tapi kita sadar dia makin jauh. Macam tu lah juga hidup kita ya. Itu sebab dalam kecepatan masa kita cerita tentang makna tak lama boleh nak mati. Maknanya apa? Nak beritahu dalam berbakinya hidup kita ni, baki-baki hidup kita ni Allah Ta'ala pilih kita. Bukan semua orang dapat datang majlis ilmu malam ni. Ada orang dia dah tahu dah gitu, oh 15 bulan, oh dia nak koi kita.
Sekali datang-datang, tolong hai bulan upuk semalam upuk salah, kaget pula dah. Ada orang tu pula kebetulan malam ni datang saja macam biasa, semayang ni biasa, pula ramai lah malam ni kata. Ada ceramah malam ni kau? Ada yang tanya orang saudari, ada ceramah ke malam ni? Taklah saja datang saja. Kan? Jadi mana kata dia datang, joki dia dapat datang. Kan? Selama ni dia kata tengok jauh daripada jauh je kata. Kan? Jadi mana kata Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Ada orang nak pergi, tiba-tiba gaut. Gaut pula bongkak, mungkin kaki mijak tak dapat. Bulan berapa lagi dia dah mesej dengan tuan pengurusi surau. Saya tak payah datang malam ni, ada hal. Mau tahu tadi dia mesej lah. Dia dah tahu dah macam-macam hal. Mana Allah pilih kita. Allah pilih kita. Kan? Malam majlis ilmu ni malaikat dia catat apa juga yang kita buat tu semua dapat pahala. Jangan risau. Termasuklah tidur. Tak salah. Apa ni nak buat kan? Ngantuk tidur lah. Apa lagi? Saya tak ada kecil hati tu. Tak ada saya marah. Siapa nak tidur lah. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah tak payah dah. Dia kena ceramah. Kan? Saudara Nuzlan tu memang kawan baik saya lah. Dulu mula-mula saya kerja. Minggu kedua tu dah berapi khusus. Khusus yang pertama saya pergi masa mula-mula kerja, sebilik dengan Najib Nuzlan tu. Satu lah sampai lah kali ni. Ingat dari saya. Itu sebenarnya tak lepas nak minta. Tapi dalam bincang-bincang tu PKP. Tak apalah. Lepik kita malamnya. Ya. Jadi tak apa tuan pengurusi sebut tadi, macam mana kita ni nak kona-kona, nak kena cinta, nak kena sayang senang sikit. Kalau tak kona susah. Kadang-kadang kona tapi kita menyampak dia, tak payah kan? Kan? Tapi sekarang ni kona tapi ada faedah. Itu sebabnya kita kena ingat dalam banyak-banyak nikmat kita kena syukur nikmat yang paling besar sekali. Apa nikmat paling besar? Dalam banyak-banyak makhluk, ada makhluk hidup, makhluk mati. Allah tak pilih kita jadi makhluk mati. Contohnya meja ni makhluk mati. Tiang lah makhluk mati. Handphone lah makhluk mati. Kita tak tekan tak hidup dah. Dia kita tekan tu menyala je. Kalau tutup ikut kita, tu makhluk mati. Makhluk hidup pula kita kena syukur, alhamdulillah Allah pilih aku jadi makhluk hidup. Dalam banyak-banyak makhluk hidup tu dia terbahagi pada 3 jenis. Yang pertama, makhluk hidup itu namanya tumbuh-tumbuhan. Syukurlah kita tak lahir-lahir jadi robong. Kau jadi robong masa kenduri comel. Cuba aku, cubi. Tak salah. Apa-apa tumbuh-tumbuhan, kepaya, orang garden home sebut papaya. Batik lah kan. Temikai tak. Syukur alhamdulillah Allah tak pilih aku jadi tumbuh-tumbuhan. Kemudian makhluk yang kedua, makhluk hidup kedua, haiwan. Alhamdulillah, bayangkanlah lahir-lahir jadi kangaroo, meloncek sana kemari, cek sana kemari sampai ke sudah jadi arnab pun tak pula. Jadi kambing lagi comel. Dia bukan musim raya korban, setiap kali ceramah besar dah comel. Dan terbabit tak ada. Kambing tu bincang sama dia. Kambing nak dalam kandang tu berburak sama dia. Jangan rasa kau lah ni. Sebab kau daging kau banyak kata. Apa pula? Dan orang tuan kita ni gomah yang tulang-tulang kata. Bergaduh ni. Sampai masa 22 ekor jiun. Dua-dua kono boleh. Sebab bajet tahun tu panggil ramai pula kan. Jadi tadi Tuhan tak pilih kita jadi kerbau, tak jadi kambing. Allah pilih kita jadi manusia. Ni nikmat ni yang kita kena fikir ni. Dahlah pilih jadi manusia. Allah pilih kita dalam ramai-ramai manusia. Allah tak pilih kita jadi kafir. Allah pilih kita jadi Islam. Benda tu nikmat mah. Tak percaya tanya orang yang baru peluk Islam. Macam tu. Menangis dia. Mengenang dengan zaman jahil dia. Abang Adam Qori, saya burak dengan dia. Bayangkan dia masuk Islam tahun 2012. Ni tahun 2020, makna baru 8 tahun. Dalam tempoh 8 tahun dia berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia.
Saya pergi ke Makkah, jumpa 3 orang. Saya bawa pergi umrah kan. 3 orang mualaf. Dia 3 beradik. Dia kata menangis-nangis, dia minta tolong saya sama-sama doa, mintakan biar mak dia pun masuk Islam. Dia ada 5 beradik, 3 dah masuk Islam, 2 belum lagi. Yang mak apa belum, dia kata tolong minta mak dia masuk Islam. Mak cakap tak apalah, aku tak masuk Islam pun tak apa, besok kau tanam je aku macam orang Islam, aku tak kisah pun. Mak dia kata tu. Mak dia jenis tak nampak masuk lagi, belum masuk, tak tahulah hari ni. Cerita ni beberapa tahun lepas lah. Makna orang yang dah dapat nikmat Islam, dia terasa nikmat Islam tu macam mana. Kita yang dah berpuluh tahun Islam tu macam biasa nampak kan. Iya. Tadi seorang sembahyang sunat ada tu relax ke sana. Macam kau sembahyang lah, dan dah banyak macam tu lah kira. Macam tu kan. Dan berkawan sini dah tempat lain kan. Lepas tu dalam banyak-banyak orang Islam, banyak-banyak orang Islam, Allah pilih kita dah lah jadi umat Islam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah nikmat yang paling besar sekali. Allahu akbar. Dahlah umat Islam, umat Muhammad lah tu duduk kek Seremban, Garden Homes, mengadu-ngadu betul nama tu kan, macam negara orang putih tu kan. Tak dapat dia nak tabut taman perumahan dia, Garden Homes macam tu, main-main cangkit luar negara so, kan. Ada satu taman yang dekat-dekat, alah, dekat-dekat dengan apa tu lah, dekat-dekat dengan pejabat majlis tu yang baru tu, siap presin 1, presin 2 nyampah. Dia pun nak jadi Putrajaya kat sana. Tak apalah. Jadi makna kata sekarang ni dah Seremban, alhamdulillah kita tak kena PKPB kan. Sebab apa saya cerita nikmat tu? Ada umat Islam duduk mana? Palestin, berjuang hari-hari. Umat Islam di Iraq berhari ni tak settle. Umat Islam di negara-negara luar tak sama nikmat macam itu. Hari ni berapa ramai yang datang surau, lesen tak bawa, IC pun tak bawa. Ada tu pakai plekat semata, so dalam pun tak pakai. Tak adalah, tak payahlah cek pula dah. Ni contoh. Nak nunjuk mata senang kita duduk sini macam tu lah kira kan. Mana tu nikmat alhamdulillah. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat kita di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi sebut tidak beriman seseorang daripada kamu seandainya sehinggalah aku lebih dikasihi melebihi daripada mak ayah, anak-anak, keluarga dan manusia selainnya. Nah tu dah. Dan makna kena sayang Nabi dulu lebih pada yang lain. Itu sebabnya bila nak beribadah ni kan, 2 halangan yang paling besar. 2 halangan paling besar. Tuan-tuan kena ingat, 2 halangan yang paling besar untuk beribadah, buat benda-benda baik. Apa dia? Nombor 1 nama dia hawa nafsu. Nak pergi surau dah tadi ni, dah siap dah. Abang pergi mana? Pergi surau Al-Ikhlas. Abang kan janji malam ni kan nak keluar pergi makan sama abang. Dia ngajak awak tu. Yelah. Besok lah abang pergi. Tak apalah, dah mana macam masa besok depan. Tak apalah. Nanti abang tengok rakaman ni lah. Kenal lah kan? Jadi makna hawa nafsu ni nak lawan dia kena berjihad sikit dalam hati. Jihad dalam hati. Abang janji nak makan sama. Alah abang pergi ceramah kau jap ya, nanti kan dah habis kan kita pergilah makan. Macam tu kan. Dan halangan yang kedua adalah ragu-ragu. Ragu-ragu. Betul kau pergi ceramah lagi untung? Betul kau dia tak nampak kan, pahala tak nampak. Semayang jemaah berapa kali ganda pahala daripada semayang seorang? Berapa? 27 kata. Tak ada siapa yang fikir lu jap. Dalam 20 lebih tak ada. Semua jawab 27. Tapi kenapa tak ramai setiap hari? Punca ragu-ragu. Ataupun dia tak rasa pun 27 kali ganda tu. Tapi siapa yang dah dapat jangan belagak pula. Dan ke surau hari-hari. Yang lain ni neraka lah ni. Jangan macam tu lah. Jangan macam tu kan. Tak maksud bila kita tu maknanya kita ni Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang kat kita. Jadi hari ni cerita ni mengajak umat 2020 mencintai Rasulullah ni satu isu. Kenapa yang penting mana? Rupa-rupa Nabi dah ajar kita
Nabi dah ajar kita. Hari ni kita tengok akhlak, krisis akhlak di mana-mana. Bukan hanya budak-budak, bapa budak, pekerja, kan, pekerja, orang yang bermasyarakat, akhlak dan semua diperhatikan. Maka benarlah apa yang disebut oleh Nabi. Nabi ajar kita ta'dibu auladukum, kata. Nabi kata didiklah dengan adab anak-anak kamu. Nabi kata ta'dibu, adab tu yang mustahak ya. Tu sebab Imam Malik kata biarlah ilmu agama tu sikit tapi jangan tak ada adab. Imam Malik sebut tu. Baik betul budak tu. Budak tu belajar mana? Dia tak adalah, dia duduk kampung ya, dia jaga mak konan-konan lah tengok budak tu. Elok hormat orang tua. Dia belajar kat mana tu? Tak ada sampai sekolah sampai jam 6 ya. Lepas tu tak ada, dia berhenti jaga mak Oh baik budak nampak. Orang boleh cakap tu. Tu siapa? Itulah pegawai yang kurang hajar itulah. Nampak tak sebut dah. Belajar tinggi, rumah besar, kereta besar, gaji besar, tapi adab tak ada, langsung tak hormat ke orang. Macam tu lah. Tu sebabnya adab ini penting, sangat penting. Tu Nabi ajar ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Yang pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan mencintai Rasulullah SAW dah ajar. Kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiganya, biqiraatil Quran, dengan membaca Quran. Itu Nabi dah ajar. Nabi dah ajar, Nabi dah beritahu. Buka balik khutbah terakhir Nabi, ada setengah surau dia letakkan, frame kan. Khutbah terakhir Nabi, cuba balik, print kan, ataupun dalam phone kan, screen capture, simpan, hari-hari tengok. Yang ni dah buat belum? Ni dah buat belum? Ni dah buat belum? Yang Nabi pesan. Khutbah terakhir Nabi itu Nabi tinggalkan pesanan. Kan? Adapun aku tidak tahu sama ada aku dapat bertemu lagi dengan kalian semua lagi selepas ini. Maka apa yang kamu dapat pada ini sampaikanlah kepada mereka yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Mudah-mudahan yang mendapatnya daripada kamu lebih memahami daripada kamu yang hadir di sini. Makna kena sampaikan ke orang yang tak datang, termasuklah kita yang tak ada masa. Sesungguhnya dia kata, seperti mana kamu apa? Dia kata sebenarnya setiap harta kekayaan kamu ada hak muslim yang lain. Dia sebut tu. Macam-macam lah pesan Nabi. Sungguhnya setiap manusia ini sama di sisi Allah Ta'ala. Yang membezakan adalah amal saleh dan ketakwaannya di sisi Allah. Macam tak sabut tu. Nabi pesan tu detail tu, meliputi kehidupan kita. Kan? Sesungguhnya segala urusan yang berkaitan dengan riba adalah dihentikan mulai sekarang. Toh, maknanya jangan tanya oleh dah. Tu pun ada yang cakap tu. Memanglah sistem perbankan Islam tak ada riba, tapi charge perkhidmatannya tinggi. Lagi baik pakai bank biasa, dia cakap. Orang yang cakap macam tu suruh dia ucap balik semula. Sebab ni hukum Allah. Nabi sebut jelas. Kemudian Nabi suruh solat, Nabi suruh puasa, Nabi suruh Nabi suruh tunaikan zakat, Nabi suruh pergi haji. Kan? Semua Nabi dah pesan dah. Dan ujung sekali ada yang sebut, Nabi sebut juga tentang seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, begitu juga isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Nabi tahu dah. Mana hak tu apa? Nafkah. Kena bagi. Dan apabila hak kamu telah disempurnakan, maka isteri-isteri itu hendaklah tidak membenarkan orang-orang yang tidak suami kamu sukai masuk ke dalam rumah kamu. Maksud secara menyeluruh tu kena bertaat perintah suami. Ni tak apa hal pula kena tanya suami lah. Rumah ni nama saya, dia kata. Perempuan tu juga. Dia bukan kira geran rumah tu nama siapa. Dah kau berlaki, laki itulah ketua dalam rumah tu. Macam mana pun lah. Tu siang tadi saya live dengan Pusat Zakat Selangor, Pusat Zakat Kuala Lumpur. Cerita tajuk nafkah. Nafkah tu pun panjang nak cerita tu.
Maknanya memang kau panggil lagi atau sampai malam ni dah. Macam tu. Pak dia cerita tentang nafkah ni, ramai yang tak faham. Lelaki wajib bagi nafkah, betul? Walaupun isterinya bekerja, betul? Tetapi ada juga klausa-klausa tertentu memberi keringanan yang mana suami kalau tak mampu. Tak mampu bukan makna langsung tak bagi. Dia cuba juga bagi, tapi setakat kemampuan dia. Dan orang perempuan sebagai isteri, suami kena harapkan keredaan pada isteri dia. Tu sebab sebelum kahwin dah beritahu, abang ni kerja biasa-biasa je, kan gaji tak tinggi, tapi abang nak kahwin dengan kau. Kan? Cakap dia orang, tak apalah bang, abang nak kat saya ni insya-Allah, mudah-mudahan murah rezeki kita nanti. Sampai ke sudah tak murah, abang baik meniaga apa semua tak jadi. Tak apalah bang, kita sabarlah, adalah yang Tuhan nak bagi tu. Macam tu. Allah tak bagi kita rezeki duit, tapi dia bagi kita sihat, makan banyak, gomok menteneng perut masing-masing. Kan? Macam tu. Jadi makna kata adalah hikmahnya. Ada orang duit banyak, penyakit pun banyak, ada juga. Dan kemudian Nabi juga pesan, aku kata akhir Nabi, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Sana kalian berpegang pada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Jadi tengok balik yang tiga tadi yang Nabi sebut, bisalasati asya. Sayang Nabi. Kenapa kalau sayang Nabi? Awal-awal tadi saya bacakan hadis bagaimana Nabi kata belum cukup beriman orang tu, tidak beriman orang tu selagi mana dia tidak mengasihi aku lebih daripada orang-orang lain. Ya. Ada orang tanya Abang Samsul Rawau, dia tanya seorang artis, dia tanya Abang Samsul Rawau, kalau betul lah pakai tudung tu wajib lah, menutup aurat tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Wah, soalan ni Abang Samsul Rawau arah dia dah tak payah jawab tu, dia tanya orang saya. Kan? Saya pun cakap lah, macam ni abang, dia banyak lagi benda yang wajib tapi tak masuk dalam rukun Islam tu. Cakap artis tu, apalah dia lah nak menentukan siapa apa nak masuk, apa nak masuk. Buat baik pada ibu bapa wajib ke tak? Wajib, pun tak masuk dalam rukun Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar, ajak orang kepada kebaikan, halang orang pada baik kemungkaran ni, wajib tak? Wajib, pun tak masuk dalam rukun Islam. Tapi saya cakap jawapan ni bang, kalau nak baca rukun Islam jangan lupa baca rukun iman sekali. Rukun iman, percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada Rasul. Percaya pada Allah, percaya tak? Percaya tak? Percaya pada kitab tak? Percaya. Percaya pada Rasul tak? Percaya. Belum yang lain lagi. Kalau percaya, buat lah apa yang dia suruh tu. Dan Allah tak nak suruh, buat lah. Dalam kitab dah tulis kan, buat. Nabi suruh, buat. Tu ya. Apa nak poni-poni? Kan? Macam-macam tanya. Dia ada orang macam tu. Macam-macam pertikaian tanya. Kan? Bukankah dah disebut la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, kenapa nak paksa sembahyang? Tanya. Yang tak ada paksaan tu, tak adalah kita coki orang tu masuk Islam. Tapi bila dah masuk Islam, ikutlah peraturan dalam Islam tu. Macam tu ya. Kan? Jadi balik-balik sayang Nabi. Apa Nabi suka buat kita buat. Kenapa kita kena ikut Nabi? Apa pasal? Sebab dalam Quran sebut surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Ya, dah sebut dah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan terbaik. Contoh ikutan terbaik. Dan barang siapa liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Pada diri Rasulullah ada contoh ikutan terbaik. Dia bukan cakap bajet-bajet baik tau. Dia bukan cakap macam baik, tapi terbaik. Percaya kita ke kitab, percaya ke Quran.
Quran dah beritahu itu adalah kalamullah. Allah dah beritahu Nabi kita ikutan terbaik. Yang nak pergi ikut BTS apa pasal? Nak pergi ikut penumbuk terbalik yang tak berapa jantan, yang tak berapa lelaki itu apa pasal? Yang nak ikut yang poning-poning tu apa? Ikut Nabi selesai. Contoh ikutan terbaik. Dan tu sebab nikmat yang paling besar sekali. Tidak diutuskan Muhammad itu melainkan untuk membawa rahmatan lil alamin. Rahmat pada sekalian alam. Makna bukan untuk kita ya, seluruh alam. Betul ya? Tu sebab ada orang yang bukan Islam, bila dia baca ya Quran tu dia suruh kaji. Dia nak kaji Quran langsung ucap ya. Dia mengkaji. Kita yang dalam Islam ni kadang tak payah kaji dah, dia dah Islam, dia tahulah. Kan? Tu yang kadang-kadang kita rasa tak ada apa-apa, kita rasa okey ya. Kan? Tapi sebenarnya Islam ini menyeluruh sifat segala benda semua ada dalam Quran. Bayangkan ilmu pun semua ada dalam Quran. Ilmu meniaga, orang perempuan cara masak, semua ada. Cara ikat tudung, semua ada dalam Quran. Dah mula comel dia dah. Ibu. No. Cara buat roti canai. Cara nak buat burger. Burger ada ke tak? Ada ke? Tak ada lah. Kan? Saya teringat tu kan. Cara nak buat burger, buat roti canai, semua dalam Quran. Surah An-Nahl ayat 43 Allah Ta'ala ajar. Fas'alu ahlu zikri fa'in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Itulah ayat Belajarlah nak buat roti canai, belajarlah orang pandai buat roti canai. Quran dah bagi tahu. Kan? Tadi orang perempuan dah mula aduh ayat tu kan. Aduh, itulah ayat tanya ke orang yang pandai. Iya. Tuan-tuan nak belajar berniaga, belajar dengan Haji Nuzlan. Iya. Dia aduh je idea dia. Pada mula saya konak tu dah. Ada tak bisnes baru? Ada macam-macam mesti ada memang kan. Waktu dia idea tu penting tu. Dia 2020 ke atas ni memang idea ya. Kalau tidak tu tak ada tiang ni idea ni tiang ni. Tak pasal-pasal PKP tu buat live sendiri kat rumah. Kan? Kalau tidak tu dah biasa ceramah ramai orang, sekali tak ada orang, bangang je 10 minit pun tak lebih. Manung. Saya buat ceramah tu sekali tu ceramah untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya. Ceramah motivasi. Saya pun tokan, saya pun lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam ceramah rupa tak on. Gila betul. Dan cakap seseorang orang Putrajaya pula, apalah tak mula-mula ni tu. Lepas tu pukul 2 petang tu buat saya lagi. Gila, petang tu dah lunyai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Pagi tadi tu dah buat. Lanjut yang sama. Tu ujian tu kan. Tapi itulah dia. Nak beritahu dunia ni sementara ni PKP ni semua gambaran kayak gitu sebenarnya. Saya waktu mula-mula yang diisytiharkan PKP tu, saya kat rumah dapat panggilan, dapat surat siaplah untuk pergi rakaman macam mana cara nak pakai hand sanitizer, macam mana cara ni buat rakaman lah. Video tu saya dengan Ustaz Amin Idris. Macam ni lah nak batuk, nak bersin macam ni lah, kat siku. Macam mana cara lah dia ajar pakai mask yang betul macam mana. Semua dia ajar lah, buat iklan. Keluar pada rumah hari kedua, selepas diumumkan tu 2 hari lepas tu saya pergi. Keluar dalam pukul 6 macam tu, mondong pula. Pukul 6 lebih tu, mondong. Tak pernah berlaku. Ya Allah. Tak ada kereta KW. Kan satu Malaysia masa tu. Saya tengok lepas tu ada daun-daun koring. Saya nak pergi ke rakaman tu baik kat Puchong, lalu Syalam lah kan, nak pergi Syalam. Masa tu lah sakit dalam perut, saya takut. Rasa nak pusing balik, ada daun koring. Lepas mondong semacam lah. Yalah rakyat nak maghrib. Mondong mampu bondol lah nak turun. Terasa hati nak balik rumah tu kan. Tak pernah lah rasa takut keluar macam tu. Tak ada gitu. Dah rakam tu apa semua takut kan. Kadang takut balik malam keadaan. Sebenarnya apa kita nak apa? Nabi dulu waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tengok Isra Mi'raj. Saya alang-alang datang Isra Mi'raj pun kau. Jadi tadi suruh 2 jam kan. Isra Mi'raj masuk, Maulud masuk, Mal Hijrah masuk je pergi.
Tapi peristiwa Isra Mi'raj kan perjalanan Nabi itu ditemani oleh malaikat Jibril. Kan semua ingat kan? Kita flashback lah. Kan malaikat Jibril tak mana ni Bukit Tursina ni Baitul Laham, kau nampak tu. Tu Yatrib, kau akan hijrah kat sana. Kemudian Nabi nampak macam-macam peristiwa ajaib, macam-macam lah. Ada orang yang telanjang tutup kubur dan dubur dia, berlari sambil dia melalak dia sambil dia makan. Pala nampak batu daripada neraka, berenang dalam sungai darah. Nampak lembu keluar daripada lubang kecil. Lepas tu nak masuk beli tak boleh. Macam-macam orang ini. Orang yang cakap kau macam-macam. Kan, saya tak boleh nak huraian panjang. Itu satu camah. Ada dua camah nak panggil. Dan satu peristiwa yang Nabi nampak juga ini. Nabi nampak seorang perempuan tua bongkok 3. Ingat tak? Bila nampak perempuan bongkok 3 tu, Jibril kata, wahai Muhammad, itulah dunia. Dah tua bona dah. Tunggu masuk nak kiamat. Zaman Nabi dunia dah tua. Zaman kita lebih lagi tua. Tanda-tanda dah banyak. Pembuangan bayi sana sini. Seorang ibu menjadi hamba pada anak-anak dia. Anak-anak dia haka. Anak sampai bunuh bapa pun ada. Yang lelaki sibuk nak jadi perempuan. Ramai pula tu. Dah senapang lah. Angang tu. Geram betul. Elok bagi senapang nak dibuang dengan senapang. Yang faham, tak faham sudah. Tu tanda-tanda nak kiamat tu. Buang bayi. Lepas tu dia buatkan maksiat itu dia buat secara terang-terangan. Mana ada susu kan? Khidmat pelacuran dalam internet. Ada pula kat papan skrin kuning tu. Siapa yang nak sila hubungi teman sosial anda. Aduh, cacat. Hari ni saya pergi mohon tutua, tengoklah. Kasihan, saya pergi mohon tutua baru ni rakaman TV Hijrah buat kat sana. Ada satu mahon tutua swasta lah. Saya tak sebut lah kat mana, tapi kat Kajang lah. Ada banyak rumah mahon tutua tu, tapi ada satu rumah tu pergi. Yang seorang mak tu anak nak benar tanah rumah tu, nak gunakan, nak cagar, buat loan ke apa tu. Tukar yang tanah tu nama anak, langsung dihalau ke anak menantu tu. Duduk situ. Yang seorang tu pula, mak seminggu je mak sebab ada urusan ni dia. Tempat jagaan swasta, letak kat situ, nanti seminggu lagi datang balik dia kata. Lepas seminggu, 2 minggu tak datang. Lepas tu bila pihak jagaan, pusat jagaan nak call balik, rupa alamat nombor telefon semua palsu. Memang dengan niat tinggal mak kat situ. Seorang lelaki naik wheelchair, tua lah, senyum, bersih muka. Camcik sihat? Sihat, bila sihat? Dia tanya saya balik. Rupa bekas imam kat Melaka, ada sebuah masjid kat Melaka. Imam tu siapa? Tapi dia kata adalah, dia tak salahkan anak dia. Dia kata biarlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuklah yang baik-baik untuk anak dia. Macam tu. Ada macam-macam budak sekarang ni. Tu sebab akhirnya tu sebab tadi Nabi sebut ta'dibu, adabkan anak-anak kamu. Adab, ilmu adab. Sebab orang dulu semua cerita pasal adab. Nak berguru macam mana? Sekarang main online ni ada tanya, saya nak minta izin nak berguru boleh? Mana ada? Mantakan tengok daripada tu cara dia rasa dia dah pandai. Saya pun tak pandai. Saya masa interview tauliah kan, untuk tauliah Negeri Sembilan kan. Kalau lah ada orang tanya soalan, lepas tu tuan tak dapat jawab, macam mana? Contoh dia tanya soalan yang khilaf lah, tentang soalan berkaitan dengan hukum khilaf dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau tuan tak tahu macam mana kau lah tak tahu. Takkan nak bohong lah tu. Imam Malik pun tanya 10, dia jawab 2, lagi 8 dia kena rujuk dulu. Tak yom lah kan, dia seorang. Ya lah betul. Bukan semua betul pandai. Pandai semua ke? Tak. Ada benda tak tahu. Tu sekali saya dengan Abang Samsul Rawah sekali tu dekat Bukit Aman. Bulan puasa. Ada seorang perempuan tanya, saya baru kahwin. Perempuan tu tanya soalan. Lepas tu kami bersama, tiba-tiba azan. Macam mana Bak soalan kan?
Abang Samsul kau biar dia jawab apa pula dan pula kau lagi tua jawablah cakap. Tak, benda tu nampak macam orang baru kahwin, tapi jangan golak-golak mana yang tua pun ramai yang ada benda tu tapi buat tak tahu je. Iyalah, kadang kita tak perasan. Kan? Rasa macam golap tu macam rasa macam baru pukul 1 ke 2, rupa dah pukul 5. Jadi saya pun sebelum jawab soalan tu macam ni lah kak, ada saya kena jawab ni, saya kena tanya lah. Masa azan tu sedap ke atau dah sudah? Saya tanya. Mampu ya, tolak kau tu polis tu. Aku dah tanya lah. Tak, benda-benda macam tu kadang-kadang benda yang tak pasti. Saya tak pasti tentang tu, nanti saya kena tanya balik pada ni. Ataupun tuan-tuan tanya lah orang lebih pandai tentang tu. Ada orang tanya kat Facebook saya, kalau mimpi, saya mimpi jumpa lelaki macam ni, lepas tu keluarlah ular bercabang 2 kepala. Apa tanda tu Ustaz? Tapik dia jawab lah, aku tanya lah orang pandai. Tak tapik jawab. Habis kalau mimpi dia pun tanya gitu kan. Macam-macam. Itu sebab kalau orang tanya minta nasihat pasal rumah tangga kan, kalau dia nak tanya apakah tips nak ambil hati isteri, saya bagilah. Apa tips nak berbaik-baik dengan suami, saya boleh bagi. Saya nak bercerai dengan lelaki saya, dah dipijak, saya tak pasti macam mana nak cerai. Kau apa lah pejabat agama, kau tanya dia apa, macam tu jawapan kan? Bukan apa, kalau kita jawab kadang orang tu pegang jawapan kita. Nampaknya Samsul debat cakapnya morning wala kan, baik pejabat agama kau uding lah elok-elok sana kan, macam tu lah. Jadi balik cerita tadi, kenapa kena sayang Nabi? Sebab Nabi ni sayang kita. Saya akan share lagi macam mana cara nak sayang Nabi. Tu cerita macam mana nak ajak umat 2020 sayang Nabi. Sayang ni ada 2. Pertama, Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Selalu dia sebut nama Nabi, maknanya dia suka lah kat Nabi tu. Tengoklah penyanyi tu, bila dia suka kat perempuan tu, dia sebut nama perempuan tu selalu. Isabella adalah, suka dekat Isabella. Oh Fatimah, suka dekat Timah tu. Siti Haida, Zai Suzana, Zalika kan? Iya kan? Apa tu? Amalina, suka budak India ke budak Melayu tu. Dia kalau suka memang dia sebutnya, tapi semua nama perempuan. Mana ada nama Samsuri? Tak ada kan nama Samsuri? Tak ada lagu Samsuri tak ada, memang tak laku lah lagu. Samsul debat pun tak ada. Tapi untuk Nabi kita ada nasyidnya, salawatnya. Salawat pada Nabi banyak-banyak. Disebutkan al-bakhil gitu. Kodokut, orang kodokut. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling kodokut adalah orang yang bila disebut nama aku dia tak selawat. Apa masalah? Rupa-rupa dalam kitab Mukasyafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Siapa nak ikut kitab tu, saya di Surau Taman Purba Ampangan 2 minggu sekali hari Ahad. Surau Pancu 2 minggu sekali. Makna minggu ni Pancu, kampung mak saya tu. Minggu depan tu sama Purba Ampangan. Situ. Tapi kalau outstation, Assalamualaikum lah tak ada. Kan? Hari tu pun tak ada. Tapi dalam kitab Mukasyafatul Qulub, di bawah tajuk takut kepada Allah, digambarkan bagaimana malaikat tu kepala dia sampai bawah arasy Allah, kaki sampai dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi, bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar ke tak besar? Besar tak? Tak cukup besar lagi. Rupa tu antara yang paling kecil. Malaikat maut lagi besar. Itu baru saiz Jibril katanya. Setiap kali satu umat Muhammad selawat aja, contohnya tiba tengah duduk ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah akan perintahkan malaikat yang besar tadi, yang kita cerita tadi saiz tu, dia akan menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Dan lautan nur tu naik aja, dia akan kibas-kibaskan sayap dia. Nak azan dulu.
Azan dulu. Allah Allah Akbar. Okey, sambung ya. Jadi bila setiap kali umat Muhammad ni sekali je selawat, dia akan menyelam dalam lautan nur tu, dia keluar aja. Biasalah dah masuk dalam kolam tadi. Bila naik aja dia kibas-kibaskan sayap dia dan tertitislah satu titisan nur pada setiap bulu-bulu yang menyamai jumlah makhluk tadi. Banyak tak? Banyak. Setiap satu titisan itulah jumlah malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk orang yang berselawat sampai hari kiamat. Sekali selawat. Tu sebab disebutkan kadakut dia tak kadakut. Bukan kadakut dia nak kadamut, kadakut campur komut. Sebab pemalih berselawat. Tu sebab rugi kalau kita tak selawat. Pergi dekat ampangan, pasal ampangan tu kan. Kalau beli roti pound tu, ada satu. Dalam ramai-ramai ada beberapa motor yang jual roti pound tu, ada seorang. Kayak mulut itu selawat, bismillah, Allahumma salli ala sayyidina bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya rajin beli dengan dia. Tengok muka tu jonih, dalam galak-galak tu jonih. Rupa-rupa dia hafiz Quran. Pergi ke pasar pangan tu hujung minggu kan, orang banyak beli sarapan situ kan. Salawat pada Nabi banyak-banyak. Sebab digambarkan pada hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang, tak ada sibuk dah tengok orang lain punya tu. Tak ada orang tu, hui, tu bukan pengurusi taman kau? Tak ada. Tak ada. Hui, sama-sama lebat pun tak ada. Masa tu semua sibuk nak lapih nyawa masing-masing. Nampak anak lagi, nampak bini lagi, bini nampak suami lagi, anak nampak mak ayah lagi, mak ayah nampak anak lagi. Haruk. Tengok cerita akhirat pun masuk. Ketapau habis semua tajuk ni. Tapi saya ambil sikit je.
Nampak Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bantu aku wahai Nabi Adam. Masa tu semua nak minta bantuan. Nabi Adam kata apa? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Wahai Nabi Ibrahim, bantu aku wahai Nabi Ibrahim. Tapi dah, apa pandailah kau, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bantu aku. Tak dapat dah, kau pergi cari Muhammad. Muhammad boleh tolong kau ni. Nabi Musa cakap. Tapi itu terjemahan tau. Tak ada macam tu burak lah. Pula bunyi ni 9 nak burak kan. Nabi Musa pergi cari Muhammad boleh tolong kau. Sebab terpancar, dia tengok pun tahu tu muka umat Muhammad. Satu Nabi minta tolong. Tapi masalah dia jarak masa. Nak jumpa antara satu Nabi kepada satu Nabi yang lain dalam tempoh 1000 tahun akhirat baru jumpa satu Nabi lagi. Baru jumpa tu Nabi lagi. Macam tu lah azab akhirat tu. Sampai kan ada yang cakap, ya Allah tahu pada masyar ni, Allah kau masukkan aku dalam neraka, tahu ya Allah lagi senang. Wah, lagi tahu neraka, jangan sesekali minta. Adalah tu yang sabut tu. Tak apa, kita ni umat Muhammad kan, kena seksa macam mana pun nanti masuk syurga juga. Amboi sedap lah cakap. Tak terdayo, jangan minta. Jangan minta. Tahu neraka ni. Nabi sayang kat kita. Baru cerita pasal neraka, Nabi risau. Sekali tu Jibril sampai muka pucat. Jibril pucat. Apa hal kau Jibril? Aku tadi sebelum aku turun tadi, aku nampak macam mana Allah perintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka selama 1000 tahun. Bayangkan daripada merah sampai jadi putih. Lepas tu dia suruh nyalakan lagi 1000 tahun, daripada putih sampai jadi hitam. Kalau terbuka sedikit di pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Ya Allah. Neraka tu macam mana Jibril? Ada 7 pintu wahai Muhammad. Jibril kata. Ada pintu neraka untuk orang kafir, untuk orang munafik, untuk orang yang menyembah api. Adalah macam-macam. Sampai pintu ke-6 yang sebut. Pintu ke-7 tak disebut. Pintu ke-7 lah untuk siapa? Nabi tanya. Senyap Jibril. Tak sampai hati dia nak cerita. Kau cakap laki aku pintu ke-7 untuk siapa? Wahai Muhammad, sesungguhnya pintu ke-7 dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Wahai Muhammad, menangis Nabi kita menjoget sampai pengsan. Jibril pun nangis sama. Dan Nabi tu menangis pengsan tu dekat pangkuan Jibril. Lagi Jibril. Dekat pangkuan Jibril tu sampailah Nabi jaga. Bila Nabi terjaga, soalan pertama dia tanya, wahai Jibril, aku tahulah ada satu pintu untuk umat aku. Tengok, fikir umat dia lagi. Tak sayang kat kita, jadi tak patut pernah kita tak sayang Nabi ni. Benda pertama tanya, aku nak tanya, aku tahulah ada satu pintu untuk umat aku, tapi ada tak seorang umat aku yang masuk dalam tu? Dengan harapan pintu ada, tapi suruh tak ada seorang pun yang masuk ke situ. Jibril jawab, sesungguhnya ada wahai Muhammad. Nabi tauhid masuk dalam. Nabi tak keluar-keluar. Nabi keluar pergi semayang, Nabi duduk nangis, semayang nangis, tidur nangis, memikirkan umat dia. Itu cakap tu Nabi saya. Itu sebab kena selalu sebut nama Nabi. Dan Nabi sebut, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alaiya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Ini soalan bocor. Apa lagi ibu? Selawat lah. Beriuk. Orang perempuan pun kadang-kadang tunggu terperanjat baru selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk bila balik dia terperanjat. Pek sekotol lah itu. Kau tak terperanjat tak ada lah selawat dah. Kan? Selawat saya. Nak start motor, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boom sekali. Minum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu lah. Steady. Kan? Sebab tak? Ada seorang yang hidup di zaman sahabat. Dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Dia mimpi bertemu dengan Nabi. Nabi memalingkan wajah Nabi. Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kau marahkan aku ke? Tak. Aku tak marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Macam mana pula? Semua orang cakap kau lagi kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Memang betul, aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenalkan kau kerana kau tak pernah sekali pun berselawat kepada aku. Terjaga pada tidur, meraung.
Semenjak pada itu dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi tak kurang 100 kali sehari. Selang beberapa minggu dia mimpi bertemu Nabi dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Selawat. Selawat macam mana pun. Sallallahu ala Muhammad. Siapa yang tunggu imam sampai sudah ada harapan. Siapa yang sembang jemaah kayak surah Al-Ikhlas Garden Homes ni, dia tunggu sampai ujung, sampai doa walhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala Muhammad, tapi semua macam ni alas kan, sallallahu alaihi wasallam, ada harapan. Tapi kalau lepih bagi salam bokok capuih balik tu bokok capuih. Bokok capuih tu budak-budak Garden Home sebut berdesu. Macam tu. Dia tu lah kan, aku tak apa. Kan? Berdesu. Kan? Menabut pun ya. Dia berkecapui. Menabut lagi laju, tapi paling laju menculin. Itu laju tu. Jadi dia tak sampai tahap menculin, tapi nak doreh lah. Dia lah manusia paling sibuk dalam dunia ni. Sibuk mana pun kita, lepas bagi salam jangan tauih bangun, sambung kita dengan Allah. Paling tidak istighfar 3 kali. Astagfirullah. Kau malih mana lah? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ni sibuk ni. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa yang paling pendek yang kita tahu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah. Keluarlah. Mana galak pula? Itu doa apa? Doa apa? Makan dengan Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana makan? Itulah doa hari, faham tidak tu salah tu kan? Tapi kalau baca doa tu jangan kuat-kuat, slow je, Allahumma barik lana, macam tu je. Kau kuat kan orang semalah tu tak doa makan, kan golak gitu kan, tak pasal kan. Tapi betul tu doa tu paling baik ke sebenarnya. Allahumma barik lana, minta berkat kat kita ni. Fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Okey, tu doa tu. Kan? Itu baliklah. Jangan sombong. Kita habis bagi salam terus keluar. Macam salam lah. Jadilah kau dapat sombong ni, kau dapat semayang jadilah. Jangan macam tu. Kan? Tapi siapa yang tunggu sampai ujung ada harapan dia selawat. Danlah selawat dapat jumpa. Tu sebabnya kita kena ingat salah satu Nabi pernah sebut tanda beriman ni. Nak ukur iman kita, beriman tak beriman senang ke? Nabi pernah sebut dia tak beriman, dia tak beriman. Sesungguhnya dia tak beriman, dia tak beriman, dia tak beriman. Tiga kali Nabi ulang tak beriman. Sahabat tanya, siapa Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Orang yang bergaduh dengan jiran yang tak beriman hukumnya. Tu je. Aduh, yang pandai tak perhati. Termasuklah ke dalam ni. Saya tahu lah, saya kojo mari naduan-naduan kan, saya tak tahu. Aduh je. Ayam selama marah. Dia bolu kucing tu. Mesti menimbulkan kacau ganggu, ada bau tu. Budak-budak pun pergi tengok. Kucing seekor. Lepas tu ada tempat perak tu belakang tu. Mana ganggu? Cek balik rumah yang mengadu. 10 rumah je kan. Tapi tu bukan Garden Home, bukan. Tu bukan. Tu tempat lain. Iya, ada orang macam tu kan. Tu dah tajuk jiran lah tu. Tu dah 3 dah tajuk. Ya Allah, banyak betul dah hutang dengan suara. Tapi betul, bila cerita bab tu, makna kena baik dengan jiran. Kena baik jangan dengan jiran ni. Jadi macam mana nak baik dengan jiran? Susah sekarang ni tuan. Macam mana nak susah lah. Kita bangun, dia belum bangun lagi. Kita dah keluar pergi kerja, dia belum pergi kerja. Kita balik, dia dah keluar. Dia balik tengah malam, tak sama. Orang Seremban 2 ni paling ramai kerja kat Kuala Lumpur. Pukul 4-5 pagi dah keluar. Dia baliklah pukul 10 malam. Masa bila nak jumpa? Itu jiran rumah lama saya dulu. Masa tengah siram pokok tu, saya berak dengan dia. Dia tanya, bang, ada tak orang cakap muka bang sebiji campur ceramah dalam TV tu? Dia tanya saya macam tu. Siapa tu kata? Dia tanya. Tapi saya tak ada lah. Saya tanya, kok ada orang lain yang macam saya?
Siapa tu yang cakap Negeri Sembilan kat tu? Samsul Depan? Dia tu. Tak tahu dah. Saya pun cakap, saya pun dah tengok Buyo dia cakap, saya pun sama nasi lah Samsul Depan, tak payahlah bang. Saya tahu abang ni bergurau kerja. Tak percaya dah. Tak ada saya kisah no. Saya biarlah kan, tak apalah, saya faham. Tak ada bodoh pun kan. Lepas 2-3 hari saya balik malam tu tengah nak buka pagar tu, rumah lama tu, nak buka pagar lari dia. Salam, saya minta maaf bang, memang betul saya tak tahu bang. Baru tahu rupa abang Samsul Debat rupa tu. Bini yang marah, buta betul lah Samsul Debat. Bini dah lama tahu dah, dia orang tak tahu. Tak ada benda pun tu kan. Tapi makna kata kono baik. Habis macam mana nak baik? Dia keluar time ni. Dah 5 tahun baru tahu jiran ni Samsul Debat. Macam mana? Senang. Paling senang ni saya beritahu formula. Cara paling senang nak baik dengan jiran. Sebab bila dia tanya pada Nabi, siapa jiran kita? Nabi jawab, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat masa tu kiri kanan faham, depan belakang faham. Ya Rasulullah, atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi senyum. Nabi kata, kau ikut je lah. Rupa-rupa zaman kita baru jumpa rumah flat, rumah apartmen. Tapi mana nak beritahu, walaupun rumah apartmen atas bawah tu wajib baik. Atas dia siapa pun dia tak tahu. Tu lah. Tu yang elok rumah macam ni pun tak tahu. Habis macam mana? Paling senang Donga cakap tak Samsuri kita. Betul kan nama Tuan Samsuri kan? Betul. Iaitu datang surau selesai. Datang surau, jangankan 40 kiri 40 kanan, 1000 kiri 1000 kanan pun boleh tahu. Woi, lama tak nampak kau, ya Allah Akbar. Kat surau. Betul orang tak pernah nampak muka. Di mana? Sini. Iya aku. Sibuk sekali. Oh ya kau, rumah nombor berapa? Lah, sebelah rumah Dan tu. Nampak tak? Tak tahu dah. Nampak? Dekat surau boleh selesai. Tu sebab tu cara datang surau. Rugilah itu kan. Kita kena jaga. Jadi makna kata yang pertama sebut nama Nabi selalu. Jadi bila cerengkah cerita jumpa Nabi tadi akhirat tadi, cari Nabi akhirnya jumpa dengan Nabi kita. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita kalau Nabi sebut ummati umatku kemari. Bertuah gitu. Kita nak apa dengan Nabi kita ni? Kita nak apa? Syafiqah, syafaat. Saya baik betul. Seorang ajar syafiqah tu. Kita nak syafaat. Tapi kalau kita jumpa Nabi, ya Rasulullah bantu aku Rasulullah. Kau siapa? Nabi tak kenal gitu. Sia-sialah hidup di dunia. Syafaat ini ada beberapa jenis. Pertama, antara jenis syafaat, pertama dapat keringanan di padang mahsyar. Orang lain tahu, kita okey. Kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori itu. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah, tapi disebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita, masukkan kita ke dalam syurga. Kalau yang nombor 3 tu pun tak dapat, berhenti dah jadi orang. Kan? Jadi tu dia. Jadi kita kena ingat. Kita selawat ke atas Nabi. Kedua, tanda sayang Nabi, buat apa yang Nabi suka, tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Maksudnya apa? Hidupkan sunnah Nabi. Sebab apa Nabi sebut? Dengar Nabi sebut Nabi sebut apa? Faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Tengok standard Nabi bagi kat kita. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Tengok. Nabi tak sebut 100 tu. Barang siapa yang hidupkan 50 sunnahku, tak, Nabi tak sebut. Siapa hidupkan 10 sunnahku, tak. Sayang Nabi kat kita ni. Siapa hidupkan satu tu sayang kat aku dah tu. Makna Nabi nak pesan apa? Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Buat yang senang-senang. Contohnya, ni sunnah paling senang.
Minum nama apa lagi? Makan buah tamar. Sunnah paling senang sekali. Ayo, itu pun payah. Wangi-wangian. Senang. Ya. Minum. Nabi macam mana minum? Bismillahirrahmanirrahim. Kita selawatlah pula. Oh, dapat dua. Double. Selawat dapat. Minum. Niat ni sunnah Nabi ni pun dapat. Nabi pun minum air masak. Kita minum air masak. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi minum paling kurang 3 togok. Contoh. Nampak tu tip itu? Nampak? Tak suka nak minum dah, nak bagi contoh. Tapi kalau minum macam ni, tu tak apik pula sunnah lah. Tapi puas hati dan haui pada tangan. Nabi ajar dah. Poi rumah orang bagi salam 3 kali. Nabi ajar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kali balik. Nabi ajar 3 kali je. 3 kali. Walaupun kita nampak muka Nazlan kat pintu tu. Kita nak pergi mana Nazlan ni? Assalamualaikum. Nazlan ada tengah cusuk apa? Dia boleh tak roti je. Contoh contoh. Kita pergi mah orang. Dia ada kat pintu tu. Dia macam baik-baik tak dengar. Kita tak layak kacik hati sebab dia tuan rumah. Ingat tu. Kau siap kau tak bagi dia masuk, kau siap kau. Tak ada. Tu bukan hak kita. Nampak tu. Islam ni semua aja, Nabi ajar semua lah. Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kali kita pun balik. 3 hari lepas tu jumpa dengan Nazlan, bukan nama sebenar. Sampai hati kau bang tak bagi saya masuk itu. Tak, aku kan tak nak bagi kau masuk. Aku nampak kau tu. Lah, itu. Aku boleh pergi bergumpal dengan bini aku tau. Boleh pergi berdagang. Kalau kau masuk dengan kau bergumpal dengan liang, tu salah tu. Tak nak lah kau terbabit sama. Lah, ya kau tak apalah. Ni dah okey dah ni. Contoh lah. Kan? Satu lagi bagi salam. Nabi ajar tu. Kalau pergi rumah orang, jangan menghadap pintu depan macam ni. Jangan. Kena kau topi sikit. Assalamualaikum. Bila dia buka pintu, salam. Kejap. Dia tutup pintu dulu. Sebab nak clearkan rumah. Tengah lipik kain dalam sependa mau dah dapat. Bersepah-sepah dia bagi kami maruah tuan rumah. Itu pun Nabi ajar. Bayangkan. Sunnah yang senang-senang hidupkan. Siapa hidupkan satu sunnah Nabi, dia sayangkan Nabi. Makan buah tamar. Nabi makan paling kurang 3 biji. Makan ni bilangan ganjil. Ngada-ngada kan duduk garden home kelok konflik teh. Air sarapan kelok konflik. Okey. Lah pijak tahu lah. Kampung kan mana bongek kecoh kan. Baru duduk garden home dan mengaku je duduk luar negara kan. Bukan orang sini lah, di garden home lain kita cakap di sini okey. Kan? Makan buah tamar 3 biji bilangan ganjil 3 7 seboleh 23 33 55 banyak waktu tu. Kan 3 ambil 3. Dan kemudian dah minum, dah makan, alhamdulillah. Sunnah Nabi tu. Iya. Nabi pernah satu hari tu Nabi lapar, mana nak cari makan ni. Tengah cari-cari terserempak dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kau ke mana? Aku lapar Rasulullah. Sama lah. Jom kita cari makan. Terserempak dengan Umar. Kau kenapa Umar? Aku lapar. Sama kami pun lapar. Mari kita cari makanan. Berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ini jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah seorang sahabat, nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa yang dah pergi Mekah? Tanya Mutawif kita. Ustaz pun dah bawa kan? Bawa jemaah. Pergi siapa pergi Masjid Nabawi dekat Babu Salam tu. Dah pergi kan? Tahu kan? Kat Babu Salam tu keluar je sikit daripada pintu tu ada macam satu tembok, dia tak letak label. Dia tak letak tanda situ. Ada seorang orang Arab duduk di situ. Kalau letak label kan ada orang daripada negara tertentu menyambah kan. Tu tak salah tu. Tak boleh langsung. Dekat situlah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai di rumah Abu Ayyub, pahala. Sampai di rumah Abu Ayyub, dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat datang ke rumah aku? Kami lapar, wahai Abu Ayyub. Ada tak makanan kat rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak, ya Rasulullah. Maka pun bagilah buah tamar
Kemudian dia berilah air. Maka Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamak. Kemudian Nabi minum. Dan Nabi sebut Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati bika fahadis. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Allah suruh, Nabi pun buat. Nampak? Apa lagi? Nabi senyum. Kita pun senyum. Bukan susah benar dah. Kadang-kadang kita lalu ni motor tin, hari muka apa hal? Jangan main-main dia senyum punya hal, susah hati kita tu. Tu tanda sebab kita nak jaga iman kita kan. Boleh marah dengan dia ngah. Dia pun tanya dengan Ustaz Samsuri, Ustaz, jiran kita seorang tu saya pandang dia paling dia marah kat saya. Tak, dia memang dengan semua orang macam tu. Dengan aku pun macam tu. Apa hal ni? Entah. Tak tahu. Ada orang macam tu. Senyum. Orang perempuan suami balik senyum, pahala. Memandang wajah suami dengan wajah mengembirakan, dapat pahala orang perempuan. Iya. Senyum. Abang. Tapi jangan beriyo benar pula. Kan lelaki mana pahala pula. Senyum tak berhenti pula ni. Kau pahala kan? Tak ada lah bang. Nak tengok abang lah. Anak-anak semua macam ni. Kau salam mak kau. So tak lama dah ni. Nampak? Biar pula kau bahas. Orang kita ni tak boleh lain sikit. Dia bukan buang tabiat tau. Buang tabiat lama. Nak ganti tabiat baru. Dia ompek muka yang kita pandang dapat pahala. Pertama pandang muka mak ayah dapat pahala. Tu sebab mana yang anak dah lama tak balik tu telefon. Kau nak pahala tak? Kau balik dah. Kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri, pahala. Dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham? Bini orang pandang kan. Lelaki orang tengok pahala. Ketiga, pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran dapat pahala. Pandang dan baca lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal, faham lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal, faham dan buat lagi besar pahala. Yang keempat, pandang Kaabah dapat pahala. Sekarang ni buka live TV Hijrah tu nampak Allah. 8 orang. 5 orang. Ada sekali tu tak ada orang. Kan? Poning polis yang jaga tu. Mari ni dah sibuk dengan law gitu. Haji, haji, haji. Ni sekarang tak tahu siapa nak dengan law ni, tak ada. Dah dia. Saya rasa kalau buka balik pergi umrah kan, dipolok, mari. Kau buat lah apa kau nak buat. Janji ada orang agak elak. Baru tahu kes Arab ni kan. Kes Arab sekarang ni pun kes tinggi juga. 2,000 ke 3,000 kes baru setiap hari tu. Tak tahu lah. Ikutkan kita Oktober buka dah. November dah start boleh bagi kan. Dia kata kan. Tapi berperingkat-peringkat. Mana yang dapat WhatsApp itu 25 syarikat yang diberi LKU tu. Itu cerita lama. Lama punya WhatsApp tu. 300 lebih syarikat yang dah diberi. Dan boleh tengok dekat Kementerian Pelancongan. Jangan main setuju je. Tengok. Ustaz Samsuri ni lah. Tengok. Kadang ada orang mengaku-mengaku. Tiba-tiba dah ada office. Jago-jago. Sudah tawaf ke KLIA. Potang tu dah sampai ada Saman 2. Kau buat apa sini? Dan balik hari je. Kau nak tipu. Bukan balik hari dah kau nak tipu. Yang main-main sekarang ni. Orang kan takut lah. Nipu je. Kaabah tu kita tengok dalam TV tu. Tengok live. Tengok tu pahala dah. Tu sebab orang tua dulu. Tak ada TV canggih macam kita boleh tengok macam tu. Dia letak frame gambar Kaabah. Dia tengok hati tinggal tu pahala tu. Apatah lagi dapat pergi ke Sanun. Pergi Sanun beribadah pula lagi besar pahala. Sebab doa lah sesama. Saya pun patut tahun lepas pergi dengan adik saya ni pergi haji betul tak? Tahun lepas lah tahun ni. Saya macam dah lama dah tahun ni. Tapi kita tak lah baca tu kan. Dah kes ni macam ni kan. Masa tu baru tahu kan. Baru tahu langit tinggi rendah.
Semua tapik pai. Siapa yang dah daftar tu dah ada pahala dah, jangan risau. Siapa yang patut pai dah ada pahala dah, sebab niat dah ada tapi tak dapat pai. Tak apalah, doalah mudah-mudahan satu hari dapat pai. Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah jangan risau, boleh pai pada tahun 2180. 3 hari 3 kali mampu hidup tak boleh pai ni tu. Kan punya lama 2180 gila betul. Kan tak apalah kan. Itu perancangan manusia. Tapi bila kita buat rayuan, kadang-kadang ada rezeki, kebetulan ada kekosongan, dapat pai. Ada orang tu tak ada daftar, tak ada apa, tiba-tiba dapat pai. Ada. Yang dulu yang masuk ketua kampung semua dapat pai tu. Mana ada yang tak daftar pun ada ketua kampung tu. Dapat dia pai. Dah comel ni. Ini baik dan tak nampak Kaabah, mampu dia ni. Kata dia kan. Ia betul sampai ke hotel tu kan. Tori dia punya takut berlolah ni pergi nak pastikan dia nampak Kaabah. Lepas tu balik melulung dia jumpa Ustaz, banyak dosa Ustaz. Kenapa dia tak nampak Kaabah Ustaz? Sabar pak cik, ini Madinah ni. Ke Madinah cik Kaabah mana nak jumpa? Gila betul. Macam-macam betul lah kan. Tapi makna kata dalam hal ini, maknanya kita ni senyum mendapat pahala. Nabi senyum makcik tua tu kutuk Nabi, tengok Nabi senyum, tak ada Nabi marah. Sahabat nak ngata-ngata lah, nak dipukul oleh makcik tu lah, tak apa, biarlah, sabar. Hari-hari makcik buta tu makin hamun Nabi. Satu hari tu Nabi lalu tengok makcik tu tak ada. Makcik tu mana? Tak ada pula padan muka ada Rasulullah. Kenapa ada sakit tali bangun? Jangan Nabi boleh pai pula suap makan kat dia. Cuba kalau kita dapat peluang suapkan makanan dekat orang yang kutuk kita hari-hari, macam mana kaedah suapan kita? Cuba cakap sikit. Agak kalau pek sudu tu digadak ambil tokak atau gak mampu kau dah gak lah. Tak, Nabi lagi lembut, Nabi bagi. Malahan setelah kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar tanya pada Aisyah, apa amalan yang Nabi buat sepanjang dia hidup dulu? Antara yang kau ingat, dia kata. Salah satu dia pergi mahal orang tua tu, dia suapkan makan. Sayyidina Abu Bakar pun pergilah, ambil uti, dicolup dalam air, nak bagi lembut, dah kacik-kacik tu dia suap. Perlahan tu apa? Dia suap, ya, orang tua tu masuk dalam mulut, zap, tui di ludah balik. Mana orang yang selalu suap aku tu? Dia suap lagi lembut pada kau. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sekarang fikir dia dah suap habis lembut, tapi Nabi suap lembut lagi dengan tahap hari-hari makcik tu makin hamun dia. Kita baru baca komen dekat WhatsApp dah bangi. Baru baca dekat Facebook dah marah. Orang hajar dia ni, berani dia cakap macam-macam kat dan. Pedulilah. Orang nak cakap melantak dah lah. Baik macam mana? Orang tu dia tak ada satu ilmu. Ilmu apa? Ilmu adab. Mana cakap tu ni? Adab tak ada. Ada adab selesai. Iya. Samsul debat. Ada something dengan Aida Jebat. Saya tak kisah saya tu. Orang cakap lantak lah. Tak ada saya dulik tu lah. Kan? Iya. Tengok surau ni. Punya tinggi adab. Tengok. Bagi air siap lapik. Ini adab ni. Walaupun lapik tu tak kono dengan cawan tak, tapi dia adab tu tak ada cerita tak cerita waktu nama sebab orang tu dulu jemput minum, kita pun sambut terima kasih. Jadi bila minum tu ingat tak tu, saya ingat aku cakap cik arwah atuk lomba yang saya kat kampung Tiki tu main naik basikal tua tu main sampai kat kedai mamak tu kan, air tengah panis curah kat piring sini aku. Orang budak sekarang mana tahu, dia tahu air tu dah sejuk je. Ya. Dulu adab tu. Nak lalu depan orang tua bukan menunduk dah, minta izin. Pak cik saya lalu depan ni. Lalu. Mana pak? Lalu belakang tak bagi ni tau. Pak cik lalu belakang. Jangan. Ada orang bolo. Tak apa di bolo belakang tu. Tak, orang tu dulu ada yang percaya ilmu yang habis lalu belakang tu. Lalu depan. Aduh. Dulu. Assalamualaikum. Salam. Ya cik. Mak ada cik. Tu. Cik duduk saya panggil mak jap. Mak janganlah lama sangat.
Cerita tengah sedap ni. Lama lah buat. Halah. Sudah. Habis cerita dah. Nampak adab. Budak sekarang. Salam. Mak ada. Ada cik. Ikut belakang. Dah lah rumah teres. Tongah pula tu. Macam mana ikut belakang tu? Kotak-kotak dah rumah India. Mana pula salah rumah pula. Kena kira lah balik 10 kilo tu kerja kan. Iyo. Mbak. Senyum. Syukur pun adalah sunnah Nabi. Syukur dengan apa yang ada. Alhamdulillah. Berpada dengan yang sedikit. Bila kita syukur, kita akan buang 3 penyakit dalam hati kita. Pertama, kita akan buang tamak. Orang syukur mana ada tamak? Tak ada. Apa yang ada lah. Alhamdulillah. Rumah ni ada dulu kan? Ya. Tak naklah beli sini. Jauh daripada Bandar Somban tu. Tapi tengok hari ni, Sombobut rumah ni lah. Syukur, Alhamdulillah. Tak ada siapa sangka ada surau ada cerita. Memang saya masuk hari tu mak saudara saya meninggal itu kan kat Senia Semen Nazar. Tampakannya pintu auto. Buka tutup sendiri. Hui. Kreatif orang sini pakai air. Orang luar tu yang berpuluh ribu habis. Kan dia pakai botol air. Ada lah Coca-Cola tu. Tak tahulah jenama berkata lah, ada buang siap dah. Betul. Mak syukur dulu surau nak bina surau fikir macam mana? Orang yang datang kemudian ditinggal nak semayang, dia tak tahu orang mau mula cari duit macam mana. Tiba-tiba jadi lapang macam ni untuk mudahkan semayang jemaah sendiri. Semayang jemaah sendiri kan? Iyo. Mana kata syukur. Pertama, tamak tak ada. Kedua, sombong. Sombong lagi tak ada. Dia apa yang ada. Tak ada nak sombong-sombong mana ada. Nak sombong dengan apa? Saya cakap. Kerana manusia ni dia boleh sombong dengan benda yang tak ada apa-apa tu. Hui, macam Nawar tak kopiah aku. Kopiah. Sampai masa kapam. Kadang-kadang tompas baju bulan 1 tu. Baju ni siap main lah. Ada yang pakai pagi raya. Ada logo SD Samsul depan. Contohlah. Rumah ini dan pakai pagi raya ni buntang orang tengok ni. Rumah dah susut maju dan mari. Sekali PKP. Maksud bila nak pakai masuk dalam Facebook, orang pun tak tahu tu baju baru ke baju tahun lepas. Orang tak ingat lah. Tak payah nak sombong-sombong. Aku pangkat paling besar kat pejabat daerah tu. Contohlah kan. Dia paling besar. Sampai masa sandar kat dinding tu pencen. Saya pun dah ada kad pencen. Pergi hotel lah, bila ceramah tu masuk hotel tunjuk kad pencen. Dapat 10%. Tak ada benda nak sombong, tak ada benda. Dan yang ketiganya jangan dengki. Aduh, ya benda nak dengki dengan orang. Orang yang syukur dia tak ada dengki. Apa yang aku ada ni alhamdulillah. Tak ada dia sibuk pada pasal orang. Ya. Ini kan Tuan Guru Syed Abdul Kadir kan, Al-Jufri kan, dia cakap dia kata salah satu tanda dengki dah ada dalam hati adalah apabila saudara-saudara dia dapat kejayaan, dia tak rasa apa-apa, mana dengki dah mula ada tu. Dengar dia naik pangkat, macam tu lah, dia tak rasa apa, mana dengki dah mula sampai. Dia patut bila saudara tu dapat sesuatu kejayaan, dia gembira. Ya, alhamdulillah. Sultan pun, tahniah dengar kau dapat ni. Tahu dia tahniah. Yang paling tahu sekali, dengar. Dia tahu, tahu bantai. Tu memang confirm dah dalam ki. Dengar anak PSA dapat 6A. Macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah, aduh lah macam tu cakap. Dengar suami naik pangkat. Tak apa dijilat bos tu. La ilaha illallah. Dengar ada pakai kereta baru, tak mana dicuri duit tu la ilaha illallah. Apa salah dengar anak PSA dapat 6A, alhamdulillah. Ada juga budak-budak pandai lagi kat taman perumahan kita ni. Dengar dia naik pangkat, ya wah besok apa hal senang nak minta tolong ni. Apa-apa boleh kita suarakan kat dia. Itulah harap macam itulah. Dengar dia dah pakai kereta baru. Untung-untung dapat kita tumpang.
Kita tak payah bayar bulan, tak payah servis. Jangan pek naik, jadilah. Kan senang. Dengar Abang Haji tu lah. Haji mana? Yang umur 85. Nama? Dia kahwin. Dah mula dah. Yang Abang Haji umur 85 tu kahwin. Biarlah dia kahwin. Kan dia memang dah lama bini dah meninggal. Biarlah dia duduk seorang sama dia. Biarlah. Kau tak ada ngabih cerita ni. Oh, empat perempuan pula cakap. Mana bini dia umur 25. Yo ko nampak 25. Cerita bini muda 25, 85. Mau tak buntang kawan tu. Tapi kalau orang yang hati dia tadi syukur, tadi dia akan cakap alhamdulillah dapat dia isteri yang tagap boleh jaga dia. Macam tu lah. Ini tak doreh. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cuba elok sikit cakap. Tak perhati tanya perempuan, apakah kau mahu nak Abang Haji? Dia cakap, dia ni penyayang. Ambil kau. Penyayang untuk tu, penyayang, memahami, romantik, pandai gurau. Dan setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Mana bakak, tak terangah je nak balik. Tapi tak apalah, bahagia dah kan. Contoh. Kemudian keempat, Nabi juga bersenda gurau. Nabi senda gurau dengan anak-anak, dengan isteri dia. Nabi main nombor lari dengan bini dia. Kita balik kampung. Balik kampung. Main kajak-kajak dalam rumah, jangan kat luar tau. Nampak lah kono siap tu. Dia kat luar rumah pula, dalam rumah ayo. Ya. Kan Nabi main nombor lari, ada hari Nabi bagi Aisyah menang, ada hari Nabi menang. Nabi boleh nak menang, tapi Nabi bagi tolak ansur dalam bergurau pun tolak ansur. Ya. Nabi pernah makan buah tamar dengan sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat nak bergurau dengan baginda ni. Dia makan buah tamar macam kita makan sate dengan kawan kita lah. Pernah tak kita buat? Makan sate, lidi tu kita letak dalam pinggan kawan kita. Macam dia makan banyak. Pernah buat tak? Rupa zaman Nabi dulu pernah berlaku. Makan buah tamar, sahabat makan biji itu saja dia letak kat pinggan Nabi. Dia makan biji letak kat pinggan Nabi. Nabi nampak, Nabi baik tak hati, Nabi makan. Sudah kan penuh pinggan Nabi. Dan akhirnya sahabat tegur, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Dia bergurau dengan Nabi. Nabi kata, alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat dengan biji-biji kau telan. Nampak tak ada? Meja pinggannya kosong. Pinggannya kosong. Tengok Nabi bergurau. Nampak? Nabi bergurau. Nabi dengan anak cucu Nabi. Nabi balik. Tak pernah Nabi balik tangan kosong. Aduh ya bono-bono nak bagi gula manisan bagi dekat anak cucu dia. Kemudian Nabi pun naik. Pernah sahabat tegur, kenapa lah Rasulullah biar anak cucu main kepala tu? Nabi jadi kuda, tunggangan. Cucu main tak apa. Jadi siapa yang bagi cucu yang main belakang dia tu sunnah Nabi tu. Tapi kalau cucu dah umur 20 tahun jangan buat. Kau patah tu dalam belakang kan? Kan? Cucu yang kecil-kecil ni lah. Pak, main kepala Nabi. Kemudian, apalah Rasulullah biar ya anak cucu main kepala tu. Tapi dah habis tu, semua berbaris depan Nabi. Nabi cium dahi seorang demi seorang. Itu sebab cium dahi anak daripada kecil. Sunnah Nabi. Dah tua baru nak panggil cium. Main abah nak cium dahi kau, tak dapat. Kata, memang tak dapat lah. Kan? Kemudian sahabat menangis, ya Rasulullah, aku sendiri tak pernah cium dahi anak aku macam tu. Apa jawab Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak layak untuk disayangi. Itu Nabi sebut. Itu dia cerita. Kemudian sedekah, sunnah Nabi yang senang. Pagi-pagi sedekah. Nampak tabung? Mana tabung? Tabung surau kat luar. Tengok, punya berani surau. Kat luar letak tabung. Tak ada hal. Kau nak ambil lah. Tak ada hal. Kat luar. Oh luar tu. Kan kat luar pagar tu. Tak hal. Yang kat tiang tu. Berikik lah. Sumbik kan. Ya. Sumbik. Orang yang dah mati tu masuk dalam kubur. Dia tengok apalah tau orang kubur aku ni. Apa amalan aku? Rupa-rupa dah sekali tu RM1 dia bagi. Itulah sekali. Tapi itulah paling ikhlas. Sebab ada sekali kau sedekah RM1 dan kau ikhlas torang kubur ni. Torang naik RM1. Kalau aku tahu aku bagi semua hartaku. Menyesal. Masa tu dah sudah.
Bagi. Berapa tahun dah duduk kat Garden Home? 20 tahun. Sampai tak semangat kat masjid 2000. Tanya balik. Mana nak sampai mempertahankan keseringgitannya? Kan? Tapi tak boleh dah singgit. Tapi pagi kan Nabi dah ajar, barang siapa nak dimurahkan rezeki, dua perkara. Pertama, apa dia? Nabi suruh apa? Jangan tinggal salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi kata. Sampai sini tu subuh. Orang perempuan kat rumah pun boleh. Tapi kalau subuh gajah tak ada harapan. Subuh gajah ni kategori ke-7 lah. Tapi yang paling teruk subuh dinosaur. Dah pupus dah. 5 minit sebelum zuhur dia subuh. Tak peranjat imam. Siapa pula yang kunut tengah hari ni tu? Masuk kan? Apalah kono ni gambar berpusing mikrofon. Tapi betul. Sumbangan. Dan yang kedua, sedekah subuh. Datang awal, sumit duit dalam tu. Tengok berubah tak berubah hari tu, insya-Allah. Ya. Belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Tak pernah. Malahan bila kita sedekah subuh tu sebabnya ambil perempuan mana yang tak dapat pagi subuh tu, ambil nombor akaun surau. Berapa nombor akaun surau? Ada tak? Nak saya sebut, nak saya umum lah. Ada tak? Nombor akaun surau tu ambil transfer online. Sebelum nak sembahyang subuh tu transfer online. Send. Kita send yang malaikat catat, ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah kepadamu ya Allah, maka kau perluaskanlah seluasnya rezeki untuknya hari ini. Itu sebab kena sedekah. Tak pun orang perempuan buat tabung daripada botolnya, buka tabung surau Al-Ikhlas bagi kat rumah. Pagi tu zap RM1. Esok tu tap RM2. Maaf subuh masuk. Waktu subuh potang malam masuk. Subuh tu memang dia tak pernah tak masuk. Hari Jumaat dia keluar, dia tuntung semua. Bang, abang pas main Jumaat kan bang, tolong masuk dalam tabung. Baginya tu. Masuk dalam tu dah kira dah. Tu dah. Iyo. Tengok anak ni kapet baru ni, sumbangan orang ni. Tobal. Masuk dekat-dekat nak PKP ke pasang ni? Sebelum tu lagi lah. Apa lagi nak dapat kapet datang dorang. Kalau tak melongkung kepala kat luar. Longkung kat simen tu kan. Kat sini sujud tabanam muka. Tabah kapet. Hasil pada sumbangan orang juga. Sedekah hampir kelebihan sedekah Allah bagi kita. Pertama, mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Ketiga, memanjangkan usia. Tu sebab orang dulu panjang umur sebab dia rajin sedekah. Kuni kenara bagi apa? Mana ada datang belenggang? Paling kurang dia bawa segala apa yang ada. Batik kepaya lah. Kepaya, papaya. Tembikai, dia bawa buah, dia bawa apa yang ada, boreh, minyak, susu, topung, bawa. Mesti bawa. Tu panjang umur orang dulu. Kemudian yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki masuk. Rezeki isteri pandai masak, rezeki. Lempar-lempar jadi. Lempar tolu jadi ayam gilo tu. Masak apa pun sedap. Iyo, kan? Suami naik pangkat, rezeki. Anak pandai, rezeki. Sehat walafiat, rezeki. Itu sebab bila doa, ya Allah, bila berdiri kan, doa paling baik, ya Allah, kau panjangkanlah umur sahabatku ini dengan segala kebaikan, dan kau murahkanlah rezekinya dengan segala keberkatan. Macam tu doa paling baik sekali. Yalah, panjang umur nyusahkan orang baik apa? Panjang umur dengan segala kebaikan. Walaupun dia dah tua, dia masih lagi berbakti pada masyarakat kat Garden Home. Itu yang kita nak. Kemudian seterusnya, selepas sedekah, silaturahim. Jaga silaturahim. Nabi cukup jaga. Nabi mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Nabi damaikan Aus dan Khazraj. Punya tahu Aus dan Khazraj ni bergaduh berpuluh-puluh tahun sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Terlupa apa hal gaduh, entah, tak ingat dah. Kami gaduh ya tak. Rupanya hari ni dah ada. Mak, apa pasal kita tak baik dengan pakcik tu? Bukan saudara kita ke? Ni entah masa zaman Datuk kau dulu tak apa hal. Nampak? Benda tu dah ada. Kat zaman kita ni dah ada. Dan
bab silaturahim ni saya nak pesan sikit je, tak ada masa kan, sikit ni. Iaitu Nabi pesan dalam satu hadis, Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan. Orang memutuskan rahim, pertama, doa dia tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Kedua, amalan baiknya tidak akan diterima, tergantung. Tiga, bala musibah selalu datang. Itu sebab jangan. Aku dengan kau tak ada apa-apa, kau jangan lalu depan rumah aku ni lagi dah. Dah lah tu satu-satu jalan nak keluar ke taman tu. Itulah jalan nak keluar. Dia lah tak bagi lalu apa hal. Jangan. Dua perkara yang paling susah nak buat tapi mulia di sisi Allah: minta maaf dan memaafkan. Ada orang kita dia macam apa? Dan orang lain boleh, dengan dia ni tak boleh. Biar dia melutut minta maaf mengaku akhirat sok. Ayat ni. Dia punya confident tu. Biar dia melutut minta maaf dengan aku akhirat besok. Merangkak dia datang. Ringkas cerita katalah sampai akhirat ni, dah kita pernah kena seksa lah, tiba-tiba nak masuk syurga dah ni, nak masuk syurga ni. Nanti dulu, satu malaikat dia kata. Kenapa pula? Apalah aku tak boleh masuk, nanti dulu. Sebab dulu kau pernah cakap, kau suruh orang tu melutut minta maaf dengan kawan, kau tunggu sini dulu. Tak boleh masuk orang, tunggulah. Yang kawan tu nak kena seksa 5,000 tahun. Allah, bila lah dapat masuk, menyasar. Tu sebab kita ni kan, maafkan semua orang, senang hidup kita. Tu. Orang baik kita macam-macam tuan-tuan. Tapi baik pun, kita dikonang-konang pun tak ada guna. Barang yang lepas usah dikenang, kan? Iya. Cukup kita nak ke depan. Kadang ada orang baik hal dengan kita masa muda-muda mari, tapi dah tua-tua ni malas kan. Konek nak mikir-mikir kan. Kita reda lah. Reda mudah-mudahan senang. Iya. Orang berhutang dengan kita tak adalah banyak mana, dalam 500,000 umat. Gila tu payah tu. Kita macam mana nak buat? Orang tu tak payah, dia tipu, hidup-hidup togak-togak, dia tipu kita percaya dengan dia ni. Kan? 1,000, 2,000, kita ada rezeki banyak yang Allah bagi. Tapi dek 2,000 tu kita tak perhati dengan dia sampai ke sudah. Tapi dia sebut tak apalah, canialah. Aku ni yang penting nak jaga silaturahim dengan kau. Dan maafkan kau. Hutang ni kalau kau boleh bayar, kau bayarlah. Kalau kau ada, kau bayar. Dan memang nak pakai duit tu. Tapi kalau kau tak ada, memang kau tak dapat bayar, nak baik macam mana. Dan halalkanlah. Biar dia ingat yang bala tu. Orang yang meminjam ni, tanda-tanda akhir zaman ni, orang yang bagi pinjam segan dengan orang yang meminjam. Orang meminjam tu relax ya. Kita nak cakap ke tidak? Nak cakap ke tidak? Sudah tercakap. Bang, dulu duit abang pernah pinjam kan, tak tahu apa yang abang pinjam 500. Ada kau? Tang tu tak tahan. Tangan doko tu tak tahan tu. Dah kita lah nak ingatkan dia. Ada orang macam tu. Orang yang meminjam. Ada dua perkara tu. Pertama, orang yang meminjam dengan niat tak nak bayar. Akhirat besok akan dihimpunkan dengan perompak dan penyamun. Perompak, penyamun, pencuri bukan niat nak pulang balik, memang dia nak ambil tahu. Sama dengan orang minjam tu tadi. Sama tak dengan mencuri? Sama. Siapa berhutang tu bayarlah. Kedua, orang yang meminjam sengaja tak bayar hutang. Disebutkan satu hadis, kalaulah dia mati syahid, dia hidup balik, dia syahid lagi, dia hidup balik, dia syahid lagi, 3 kali mati syahid, takkan masuk syurga selagi mana hutang itu tak selesai. Amin. Dia cerita hutang. Kemudian Nabi apa? Sabar. Sabar separuh daripada iman. Tapi ramai yang terlupa nak tanya, separuh lagi apa? Sabar separuh iman, separuh lagi apa? Bila orang tanya separuh lagi apa? Entah, dapat ustaz cakap separuh lah. Separuh tu lah ada Nabi. Dia pun tak tahu separuh lagi. Tak berhak nak tahu kan. Kalau sabar separuh iman, separuh lagi adalah syukur. Yang kita cerita tadi. Kan Nabi sebut amat menakjubkan umatku, bila diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Nabi kata
Jadi mana sabar banyak-banyak. Sabar ni pula ada 3. Sabar untuk taat perintah Allah. Kena sabar. Bukan senang. Nak semayang, nak datang senyangan. Kalau tak sabar, tak sampai dah. Baik duduk rumah, relax, tak payah keluar. Nak start motor, tadi nak start motor payah lah, tertimbuk, tak sajuk pula enjin tu. Kan? Lepas tu parking nak tak ada. Parking tak ada tadi. Kalau ikut tak sabar tadi, pusing tu balik. Kan? Parking tak ada. Mentang-mentang penceramah ni Azia. Zoom parking. Cik ada padang tu tadi. Salit kat situ. Kan? Contoh. Sabar. Tu tak perintah Allah. Kalau orang tak sabar, puasa. Tengok. Kena sabar tak? Sabar. Kalau tak sabar, breakfast. Kan? Jangankan lunch. Breakfast dah ditutup makan. Tak sabar. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Orang dah biasa ngumpet, ajak ngumpet. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Tak baiklah kau. Kau macam lah baik sangat. Dah kau nak marah gitu. Nampak? Kita nak mencorang dengan kita-kita kau nak. Jadi kau nak sabar. Dah biasa main nombor ekor. Kan? Payah nak buang perangai tu. Aku nak berhenti lah. Aku nak berhenti. Aku tak nak main lah. Aku tak nak main. Woi, dia dah tanya dukun tiang weh. Ni confirm kono punya. Yo ko. Yo, paling kurang third prize. Yo ko. Bolehlah, ni sekali last ni. Nampak, main dia balik. Bukan senang. Dalam berburak kat parking motor tak, dia boleh burak kau nak kau apa orang? 5 kau, 3 kau, belum ada rezeki lagi kau, baru 2. 5302. Jadi kono pula penyakit betul. Lepas tu bila orang marah ni, kau ni tak baik lah, berjudi ni berdosa tau. Ikhtiar. Nampak ada ayat ni? Dan tu yang kedua, bersabar meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiganya, bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Ujian tanda Allah sayang. Ingat tu, semua orang ada ujian. Malahan Nabi kata, pertama Nabi sebut apa? Barang siapa yang diberikan sakit, usahlah segera meminta sembuh. Nabi kata, sebab bila sakit Allah cuci dosa kita. Bila sakit Allah tarik selera makan, Allah tarik sagar badan, Allah tarik dosa-dosa kita. Tapi bila kita sembuh, Allah pulangkan balik selera makan, Allah pulangkan balik kesegaran badan. Tapi Allah tak pulangkan dosa-dosa kita. Dan tu sebabnya orang yang sakit, saya anak murid debat saya di USIM, debat kajian. Pesakit-pesakit kanser 95% akan mati pada hari dan bulan yang baik. Cuba tengok balik saudara kita, adik-beradik kita, mak ayah kita yang meninggal sebab kanser. Tengok dia meninggal bila. Mesti waktu yang baik-baik. Ramadan, Syakban, Rejab, hari Isnin, Jumaat. Tengok, Khamis malam Jumaat. Tengok, betul ke tidak? Mana tak baik? Dia dah dapat soalan bocor, ada setengah tu. Doktor dah cakap, bawa lah balik, tak ada apa orang ni. Dia dah tahu dah. Kita yang perasan macam panjang umur. Ada doktor cakap, minta maaf, kita dah usaha. Kalau saya kira anggaran dalam 2 bulan je lagi boleh hidup. Kalau 2 bulan kan, dalam tempoh 2 bulan tu apa dia buat? Dia keluarkan duit dia semua. Mak, yang ni 5,000 ni mak bagi dekat Along. Along tu nak pakai duitnya. Mak, yang ni 10,000 mak hantar kat rumah anak yatim. Ni 10,000 mak bagi kat rumah kebajikan tu. Mak, yang ni lupa bagi dekat wakaf nak bina surau dengan masjid tu. Lepas tu lagi 10,000 ni mak ambil lah. Mak dengan abah pergilah umrah ke pergi haji. So mak pakailah duit ni. Lepas tu yang lagi 500 mak tolong top up handphone. Tolong top up. Kenapa top up? Dia tengok senarai nama telefon seorang-seorang, dia telefon minta maaf zahir dan batin. Mana kematian paling baik? Itulah kematian paling baik. Nabi sebut orang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematian. Ada siapa tahu mati bila? Mana ada? Nabi Yaqub yang rapat dengan malaikat maut pun tak tahu mati bila. Walhal malaikat maut kata, aku dah bagi 3 tanda kat kau. Malaikat maut kata, apa? Badan yang tagap sudah mula menjadi lemah. Kedua, badan yang tagak sudah mula menjadi bongkok. Ketiga, rambut yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tanda tu? Cakap. Dah ada belum? Dah ada, standby. Apa susah? Kan? Soalan bocor boleh nak. Kan? Lain lah kalau ada kat notice board tu. Kat luar lah. Senarai kematian minggu ni. Dia akan update sehari lepas Zuhur. Habis main Zuhur semua pergi tengok.
Oh, tak ada. Nama dia tak ada. Balik. Tak ada. Yang seorang, woi, nama kau. Ha? Ya kau, bila? Besok. Dah langsung dia melupa dia jumpa Ustaz Samsuri. Jumpa imam, tolong mam. Mam, tolonglah mam. Minta tangguh seminggu lagi. Imam pun cakap, apalah. Saya nak kenduri minggu ni. Lepas kenduri tu meninggal lah. Kok boleh lah macam tu? Imam pun cakap, saya tak yamin lah. Saya cuba boleh. Umat imam mula ayat kan. Ya Allah, jemaah seorang ni minta tangguh seminggu ya Allah. Sebab nak kenduri anak. Kau makbulkanlah permintaan dia. Walhamdulillah amin. Kau pergi tengok tu. Tengok sana nama. Hilang nama. Dah nombor 2, tak nombor 1 celaka, betul dah nak mati dulu tu. Tak kok macam tu lah. Kok macam tu. Tak ada salah. Kita tak tahu kita mati bila. Jangan. Get ready lah. Kan? Tu sebab kita tengok tadi. Apa yang kita sebut tadi sunnah Nabi tadi. Macam mana pun kita buat. Takkan lagi baik pada Nabi. Takkan lagi baik pada Nabi. Mak sedekah. Mak buat baik dengan orang tua. Kita tengok. Ada orang tu. Ya Allah. Dia tolong orang tua tu melintas jalan. Baik betul budak tu. Baik nak. Memang baik. Tapi jangan risau. Nabi lagi baik. Nabi orang tua maki dia. Dia boleh tolong. Ada seorang makcik bangsa Yahudi. Nabi tolong angkat barang dia. Dekat Mekah. Dekat pasar. Dia tolong angkat. Baiknya anak ni. Anak daripada mana? Saya pada Mekah makcik. Jaga-jaga tau. Kenapa makcik? Dekat Mekah ni ada seorang budak nama Muhammad. Jahat budak tu. Jangan baik dengan budak tu. Makcik Yahudi ni cakap. Kalau kita lah yang megang bakul. Pelopeh bakul tu. Tapi Nabi senyum bawa bakul. Sampai rumah makcik tu dia letak. Lepas tu, nah ambil upah ni. Tak apa makcik. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut. Sunniam. Akhirnya satu Makkah tahu akhlak Nabi. Khuluqil azim. Akhlak yang terbaik. Nah, tu baik Nabi. Kita nampak orang sedekah. Kan kita dengar orang sedekah. Masjid 100 juta. Orang sedekah bayar ke masjid ni 50 juta. Orang bayar ke rumah anak yatim 50 juta. Baik atau tak baik? Jangan risau. Nabi lagi baik. Nabi bagi sampai Nabi tak ada apa. Ada tak orang baik macam tu? Tak ada. Tak ada. Kita bagi pun tak ada sampai tahap menyusahkan diri kita. Nabi sampai di saat akhir Nabi tengok ada 7 dinar kat rumah. Ni macam mana masih ada 7 dinar ni? Pergi bagi sedekah kat orang. Aku tak nak dipertanggungjawabkan setiap dinar yang ada kat rumah. Kita pula risau tak ada duit. Iyalah, bukan cakap orang lah, termasuk yang cakap. Iya. Terus sebab tuan-tuan, jangan dengar cakap orang. Samsul debat kalau tak ada 3,000 dia tak datang. Jangan cakap. Memandai. Tapi kalau bagi saya tak tolak dong. Tapi cerita. Janganlah diman-diman kan. Ada tu 5,000 tak boleh kurang kan. Saya heran betul. Nah. Sama macam mana, tak payahlah. Kita ni kongsi ilmu Allah bagi pinjam. So share dengan orang. Tu ya. Tu salah satu bentuk sedekah sebenarnya. Dulu boleh ceramah bayar RM50, RM100. Kenapa sekarang tak boleh? Itu. Ya. Jangan sebab duit program tak jadi. Jangan. Ya. Saya pernah ceramah ke bentuk ni bentuk kat sempadan Kuala Lumpur. Ustaz, kita gabung 10 sekolah motivasi UPSR. Tapi bajet kami untuk 10 sekolah ni, bajet kami untuk bayar Ustaz 300 je. Terangkit koning. Mak jauh bentar kan. Saya cakap macam tu lah. Tapi saya tak cakap dengan orang. Lepas tu cakap dengan PA saya tak apa. Okey je lah. Cuma tanya dia ada tak tompek-tompek lain yang nak buat lagi hari tu. Tak adalah pergi satu tompek je. Saya tak nak batal program tu. Ada satu surau lagi pun nak bayar 300. Okey lah 2 tompek. Sampailah saya singgah makan patin steam dekat LP tu. Allah. Patin steam fish Azmi. Mengeletek nyawa dia sadap apa tu. Pergi sana. Apa itu bila sampai Allah nak tunjuk kat saya sampai dekat sekolah kebangsaan Benta yang gabung 10 sekolah datang sekolah tu. Rupanya calon-calon UPSR setiap satu sekolah tu seorang. Sekolahnya 2 orang lah. Budak dah tak ada. Dan 300 tu pula cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit nak bayar saya. Bayar. Kalau saya tolak kecewa tak dengar kecewa. Jadi saya pun happy lah. Tu ya. Jadi pada tu syukurlah apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni tu ya.
Jangan, Nabi kata, jangan kamu pandang kecilnya nikmat tu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat tu. Tu dia. Dan last kali saya nak jawab, banyak lagi nak ikutkan sunnah Nabi ni, tapi kita tahu dah sunnah-sunnah Nabi tu cari. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Puasa sunat, tak boleh buat Isnin kami, buat Isnin. Buat kami, buat satu hari yang kita boleh buat. Jangan tak buat langsung. Malahan Nabi kata, Nabi wasiat kepada sahabat, aku wasiat kepada kalian 3 perkara. Apakah dia? Pertama, Nabi kata, Nabi pesan, jangan lupa puasa sunat hari putih. Buat pada 14, 13, 14, 15 setiap bulan Islam, kecuali hari-hari tasyrik. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha 2 rakaat. Nabi wasiatkan pada sahabat, paling kurang 2 rakaat. Dan yang ketiga, jangan tinggal solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat sebelum kamu tidur. Kita witir tunggu poso baru jumpa. Nabi tiap-tiap malam satu solat sunat, yang Nabi tak pernah tinggal solat sunat witir lah. Itu Nabi pesan. Pertama tadi kita dah tahu Nabi menangis bila dengar umat dia ada yang masuk dalam neraka. Kedua, kita tengok macam mana Nabi waktu Nabi nak dicabut nyawa. Macam mana? Nabi sayang kita. Macam mana Nabi pergi ke Taif, Nabi kena baling batu. Malaikat kata apa? Kau nak tak aku timpa kau masuk ke Taif dengan gunung ganang, dengan batu, biar dia mati dengan gunung ganang ni. Timpa orang mati. Nabi kata jangan. Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan kepada aku. Kalau Nabi bersetuju dengan proposal malaikat tadi, lenyap Taif, tapi Nabi tak setuju. Nabi kata tak apalah. Nabi doa yang baik-baik, Nabi simpan jadi syafaat. Nabi tak pernah doa jahannam lah umat ni, tak pernah. Cukup sayang umatnya Nabi. Ketika nak mati tu, Rasulullah ada kulihat seorang yang datang kat luar tu. Nah, tu siapa tu? Malaikat maut. Allah dah pesankan malaikat maut, kau pakailah elok, kau nak jumpa kekasih aku tu. Kau pakailah elok, kau bagi salam. Kalau dia bagi masuk pun kau masuk, dia tak bagi masuk jangan kau masuk. Itu Nabi ya, macam tu. Kita tak dapat dah. Tahu-tahu dah depan muka dah. Aku tak pernah tengok ya Rasulullah, tak tahu siapa kat luar tu. Aku tak pernah tengok, muka dia pelik. Maka Nabi senyum. Nabi kata apa? Sesungguhnya itulah yang akan menarik segala kelazatan dunia. Dia juga akan mengurangkan jemaah. Itulah dia malaikat maut. Menangislah. Panggillah dia masuk. Bila dia masuk, dia nampak malaikat maut, dia kata, mana Jibril? Jibril tak datang kau. Rupa Jibril dah menyuruh siap dah. Tak tergamak dia nak tengok Nabi kita nak kena cabut nyawa. Jibril yang rapat dengan Nabi tak teramak tu. Mana Jibril dah panggil tu datang lah. Wahai Jibril, tak ada ke berita gembira kau nak bagi kat aku? Beritahulah, hiburkanlah hati aku ni. Wahai Rasulullah, malaikat dengan bidadari syurga tengah mengameh ni, tengah menyiapkan syurga untuk kau ni. Segala puji bagi Allah, syukur, alhamdulillah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Ada tak berita lain untuk kau hiburkan hati aku ni ya Rasulullah? Malaikat semua dah berbaris ni, semua nak nyambut kau ni Rasulullah. Segala puji bagi Allah, syukur. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Ada tak berita lain kau nak sampaikan kat aku? Wahai Muhammad, kau tampik kau dalam syurga, dah confirm dah, dijamin syurga untuk kau. Wahai Muhammad, segala puji bagi Allah, syukur. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Nabi tanya. Nabi nak dengar pasal umat dia. Tak ada berita lain untuk hiburkan hati aku. Wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk. Barulah Nabi senyum. Special ni kita ni. Pada Nabi pun kata, wahai malaikat maut, rapatlah, kau cabutlah nyawa aku. Waktu cabut nyawa Nabi tu, ya Allah sakitnya ya Allah. Nabi kita cakap, itu kekasih Allah sakit tu. Ya Allah sakitnya ya Allah, macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Nabi fikir umat dia lagi, walaupun dia saat akhir. Dan masa tu Nabi doa, ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umat itu, bagilah ke aku, supaya umat aku tak sakit macam ni ya Allah.
Sampai jam tu sekali. Tu yang ada pandangan menyatakan kita meninggal dunia besok sakit, memang sakit, tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 je. Sebab 2/3 tu Nabi dah tanggung untuk kita. Tapi tetap sakit. Dan kemudian kan, nak digambarkan sakit yang sekarang maut ni. Ketika di penghujung dunia sebelum kiamat, semua dah kena cabut nyawa, mati ni. Tinggal malaikat-malaikat pun, kau cabut nyawa malaikat ni, cabut nyawa malaikat ni, Allah Ta'ala perintahkan. Jibril pun kau cabut nyawa ni. Sudah tu tinggal malaikat maut ni. Ya Allah, siapa lagi ya Allah? Sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Bila malaikat maut cabut nyawa dia sendiri, masa tu tontu-tontulah diri sendiri dia akan buat perlahan. Masa dia tarik perlahan tu, ya Allah sakitnya, baru dia tahu. Kalau aku tahu macam ni sakitnya, tentu orang yang beriman tu dulu aku akan tarik lagi lembut daripada aku. Ingat dah lembut dah, tak cukup lembut lagi pun. Makna sakit, tetap sakit. Tu sebab apa? Dan apakah caranya? Ni bagi satu soalan bocor last, iaitu digambarkan, katalah kita masuk kategori nak Nabi selamatkan masuk dalam syurga, dibawa kita ramai-ramai ni nak masuk dalam syurga ni, tiba-tiba todongan bunyi kuih, bingit telinga, mak bunyi apa ni? Rupa bunyi ngauman api neraka. Berapa jarak Berapa jarak dia? 500 tahun perjalanan dah bunyi kuat sampai nak pecah gondang telinga. Kalau doket mati tahu jarak. Masalahnya akhirat nanti tak ada mati. Mati pun itu dimatikan. Makna tak ada. Semua kan hidup apabila dia mati hidup balik, mati hidup balik. Jadi Nabi pun doa, wahai api neraka, dia tu, demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah pada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Dihalau api, makin lama makin dokek api tu. Nabi halau dokek, Nabi halau dokek lagi. Apa nak buat ni? Tak lama lepas itu datang Jibril bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini dan kau siramkanlah kepada api itu dengan izin Allah. Ambil segelas air, siram dekat api yang mengaum, yang besar tu, padam api tu. Dia tanya, wahai Jibril, air apa yang kau bagi kat aku tu? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu insurans menangis dengan Allah. Orang perempuan berhentilah menangis sebab jantan sesiok. Menangislah kerana Allah, menangis kerana Allah. Itu sebabnya kita kena bangun malam kiamat lain. Paling tidak sekali seumur hidup buatlah. Ya Allah, minta ampun dengan Allah. Menangis tu tangisan yang itu. Nanti buka ada kitab muka Syafatul Qulub Imam Al-Ghazali juga. Kita buka tajuk menangis kerana takut pada Allah. Anda digambarkan bagaimanakah seorang lelaki masuklah kau ke dalam neraka, tiba-tiba terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka kerana dia pernah menangis kerana-Mu ya Allah, aku sebagai saksinya. Rupanya yang cakap tu siapa? Sehelai rambut dia yang cakap. Masa dia menangis tu, air mata tu penuh kat rambut dia sikit. Rambut tu yang cakap. Tapi malam kan menangis tak payahlah ditadah rambut tu, nangis lah. Ni nak bagi gambaran orang yang menangis ni kan takkan dijilat oleh api neraka. Dia sebab tangisannya kerana Allah, kerana Allah. Sayyidina Abu Bakar kata akhirat nanti ramai orang menangis, keluar air mata darah, punya banyak air mata darah sampai letak perahu berlayar disebabkan banyak air mata, sebab menyesal atas dunia marin tak beribadah pada Allah. Jadi rasa cukuplah setakat tu tuan-tuan. Banyak nak cerita ni, tapi tak apalah, ada 3 sesi lagi kan, yang berhutang penuh ceramah. Terima kasih Cak ada gurau ya. Tapi macam mana pun Cak terima kasih banyak kepada semua yang yang terlibat pada malam ini. Ada yang bergotong royong, ada menyumbang makanan dan sebagainya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, bahasanya Tuan Kasar Surau, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan di atas program pada malam ini. Terima kasih banyak. Saya paling logo sekali tengok jadual Seremban rumah logo Batu Kasar. Kan kalau tidak ada jauh-jauh kan. Tapi terima kasih banyak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Itu saja daripada saya, cuma sedikit